Lepas tu share screen. Okay. And all right. Oh wait, I'm looking at the recording. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. Terima kasih sudi datang, sudi meluangkan masa sekarang untuk dengar taklimat kesihatan yang saya akan sampaikan. Ya, hari ini kita sebelum kita memulakan presentasi yang saya akan sampaikan taklimat bertentang dengan kesihatan dan terutamanya asid lemak untuk kepentingan asid lemak dalam kesihatan kita. So ini presentasi ini hanya satu educational dan informasi purpose untuk rujukan anda untuk membuat sebarang decision untuk membeli Incawe punya produk. So ini hanya satu rujukan, okay, informasi dan ini boleh menjadikan satu rujukan kepada kamu, okay? So saya adalah pakar pemakanan di yang graduated daripada UPM, okay, dan saya pernah ada 20 tahun di dalam pharmaceutical industry dan nutraceutical industry untuk manufacturing company dan membuat business development dan product development tentang nutraceutical dan juga pharmaceutical punya products. Okay, so sebelum kita mulakan kita punya kita punya taklimat. Semua rakan kita sihat dan walafiat, tapi kita masih dalam RMCO sekarang. Okay, ini adalah satu the curve of Malaysian in jangkitan coronavirus. Okay, kita masih under control. Okay, kita masih under control, tetapi wabak jangkitan virus COVID-19 sudah mutate. Okay, so kita mesti berwaspada kepada semua punya tempat, okay, semua tempat dan juga semasa kita menyentuh permukaan, sila mengikuti SOP, mematuhi SOP, kerana kita punya pengarah kesihatan ya MOH sudah menyarankan kita virus COVID-19 sudah mutate kepada virus yang lagi senang merebak. Okey, lagi senang merebak. Oh, nanti saya mute. Okey. So hold on. Okay. So before I start the talk, I will mute the. Can you all still hear me? Yeah. So I will mute others participant because I can still hear the other's voice. Okay. So okay. So kita meneruskan kita punya taklimat. Okay. Dengan itu, okay, dengan wabak yang sudah mutate dan imunisasi vaksin pun belum dapat belum dikeluarkan walaupun ada akhbar-akhbar dari negara-negara seperti Rusia dan China. Negara China sudah keluarkan vaksin-vaksin yang untuk virus COVID-19 untuk mencegah virus COVID-19, tetapi masih tidak boleh dipaparkan atau dipasarkan lagi kerana mereka still dalam kajian-kajian 4. Itu untuk kajian untuk manusia. Dia orang mesti kajian virus vaksin itu masih dalam kajian 4. Stage 4 itu kajian di atas manusia. Okay, so apa yang boleh kita buat sekarang? Apa yang boleh kita buat sekarang kalau vaksin belum keluarkan? Vaksin belum keluarkan,
satu perkara yang penting yang kita perlu jaga atau maintain adalah kita punya imunisasi, kesihatan kita. Okay, so sebelum itu untuk mencegah virus, menjangkit virus COVID-19, kita akan ikut lagi saranan MOH ya, mematuhi SOP, sentiasa memakai pelitup muka di tempat awam, penjarakan sosial, sanitasi, kerap cuci tangan atau jaga kebersihan. Okey, oleh dengan cuci tangan ini, kita sekarang Incawe yang mensponsorkan taklimat ini, Incawe ada satu produk yang memang bagus, dia tidak menyakitkan kulit, okey, tidak menyakitkan kulit dan dia adalah natural dan safe. Silver Aloe Protection. Okey, Silver Aloe Protection. Okey, wait, I think somebody is got check, right? Alright. So Silver Aloe Protection ini adalah natural, safe, highly effective. Dia adalah antibacterial agent. Okay, dia sudah lama dipakai di atas medical, di dalam wound management. So dia adalah sangat efektif dalam membunuhkan 99.9% bakteria dan juga mencegah bakteria itu daripada menumbuh. Okey, dan lagi pun bakteria dan also fungus dan certain virus, certain strain virus pun boleh dicegahkan. So why I said atau Silver Aloe Protection, Silver Ion sudah lama diguna di hospital atau di industri wound management. So dan ini boleh disembuh di atas pelitup muka dan juga di mana-mana kita punya skin pun boleh. Ini sangat efektif untuk mencegah bakteria. Okay, so next. Hari ini kita akan membahaskan tentang adakah asid lemak penting untuk kita. Asid lemak dalam kesihatan kita, apakah kepentingannya? Okay. Ada kala kita rasa, oh itu asid lemak tidak bagus. Okay? Kita mesti cegah daripada apa semua lemak-lemak yang di dalam makanan. Itu tidak sepatutnya benar. Ya, tidak benar sekalipun. Okay? Kita mesti bijak. Semasa memilih asid-asid lemak di dalam makanan kita, kita kena tahu apa fungsi asid-asid lemak itu dan apa yang membolehkan kita punya kesihatan, membolehkan meningkatkan kesihatan kita. Jenis asid lemak yang manakah yang boleh meningkatkan kesihatan kita? Hari ini kita akan bahaskan. Sebelum kita teruskan, bolehkah kamu screen through ataupun tengok-tengok adakah kamu ada simptom-simptom yang terpapar di atas skrin ini, kegemukan, perut yang berangin, you senang penat atau kemurungan, mood swing, kadang-kala itu emosi tak tenteram lah, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, rambut kering dan gugur, adakah itu? Kulit kamu adakah kering dan berkedut? Adakah kamu kolesterol tinggi, terutamanya LDL kolesterol dan sakit otot atau sakit saraf dan hypothyroid itu gout lah. Hypothyroid atau hypothyroid, rambut bertukar, senang bergugur, senang gugur atau senang bertukar putih, eczema, kerap kencing, kadang-kala libido, kedatangan haid yang tidak regular, senang lupa atau daya ingatan yang merosot atau senang bimbang. So ini mungkin adalah satu simptom-simptom sekalian kekurangan asid-asid lemak yang bagus dalam badan. Okey, ini satu tanda-tanda penyakit metabolik dan
pemilihan asid-asid lemak yang penting dan yang baik adalah faktor utama untuk menjaga kesihatan kita. Alright? So, pernahkah kamu makan makanan ini? Okay? Kita semua memerlukan makanan. Okay? Kita mesti makan untuk meneruskan kehidupan harian kita. Tetapi, jika dipilih, makan untuk hidup atau hidup untuk makan, kamu boleh jawab kepada diri sendiri yang manakah kamu pilih. Okey, makanan yang enak memang pun merupakan nikmat dan penting untuk harian kita, kehidupan kita, tetapi kita seringkali melupakan kesihatan kita. Okey, kesihatan peranan makanan yang bermain di dalam kesihatan kita. So, makanan-makanan terutama makanan moden, makanan yang memproses, biskut seperti yang confection ini, makanan yang manis, ini banyak kajian telah menunjukkan dalam makanan memproses ini terdapat terlalu banyak lemak trans. Ya, lemak trans ini akan menjadikan makanan ini jadi rangup, tahan lama dan dia lagi pun meningkatkan kolesterol jenis jahat itu LDL. Ini akan ia juga akan menurunkan jenis kolesterol bagus dalam badan kita. So hakikatnya secara tidak langsung dia akan meninggikan kita punya risiko terhadap penyakit jantung dan penyakit diabetes dan penyakit kronik yang saya cakapkan, yang saya paparkan tadi. Ya. So apakah faktor risiko yang menyebabkan kematian Malaysia? Okay, apakah kematian yang kita hadapi? Itu 5 sebab kematian utama yang disyorkan di kementerian, iaitu penyakit iskemik, okay, penyakit iskemik jantung, pneumonia kedua, ya, cerebral vascular disease iaitu macam stroke, ya, yang ketiga, accident hanya di keempat, chronic respiratory diseases di kelima. Dan lagi 6 adalah dementia. Okey, yang itu tidak dipaparkan. So yang penting, faktor risiko yang menyebabkan kematian ini adalah yang dipaparkan di sini. Cara terutama faktor yang penting adalah faktor risiko cara pemakanan yang tidak seimbang dan tidak bagus. So that is called dietary risk. Kadang-kala kita suka makan manisan, kadang-kala kita suka makan lemak-lemak, rangut-rangut, terlalu sentiasa makan, terlalu tinggi lemak yang trans itu, lepas tu kita sentiasa tiap-tiap hari makan manis-manisan. Inilah yang terdedah kita kepada tekanan darah tinggi, obesity, gula darah tinggi, high LDL cholesterol. Ini sudah dipapar di dalam surat-surat khabar. Okay? Lagi banyak penyakit. Tetapi penyakit jantung yang sering kita dengar. Penyakit jantung, stroke yang sering kita dengar dari sini ke sana. Okay? Dipapar terutama semasa kita dalam MCO. Okay? Pun ada orang mati atau punca kematiannya daripada sakit jantung. Okay? Ischemic heart disease. Yang kedua, obesity yang sedang tadi yang saya suruhkan, obesity sudah menjadi number 1 di Asia Tenggara. Malaysia ranking number 1. Okay, playing number 1 di Southeast Asia itu obesity. So negara kita, okay, population kita semakin lama semakin gemuk. So yang kita runsing sekali adalah kanak-kanak, anak-anak kita yang generasi baru. Kita tidak mau kita punya generasi remaja jadi satu daripada puak-puak population obesity ini. Ya, macam mana kita boleh kurangkan? Ini dengan obesity, tekanan darah dan juga kolesterol tinggi ini akan menyebabkan penumpuan plak-plak kolesterol di arteri darah. Yang ini adalah satu punca yang pertama sekali untuk
terjadinya penyakit iskemik heart disease atau stroke. Okey, kalau plak ini atau inflamasi terjadi dan tekanan terjadi, ada inflamasi dan terjadilah itu iskemik heart disease. So, pemakanan memainkan peranan yang penting kerana kita tahu tadi sudah dipaparkan faktor pertama, risiko pertama adalah kita punya pemakanan. Ya, cara pemakanan yang tidak bagus dan juga gaya hidup yang tidak seimbang. So, kita kena kaji balik. Okey, adakah kita ambil nutrien-nutrien yang penting itu dengan seimbang yang sederhana, atau kita Mama makan waktu tutup lah cuma ya. keterlaluan. So, okey. Kita terlampau, kita terlampau mengambil sesetengah makanan yang rangup, yang lemak tinggi, yang sedap, yang tinggi garamnya, tinggi gulanya, tinggi lemaknya. Okey, lemak-lemak itu terlalu banyak lemak lemak tepung dan juga lemak trans. Lemak trans itu lemak yang terhidronisasi. Okey. So dengan ini sekarang kita kena tengok apa itu lemak-lemak yang kita perlu. Kita mesti ambil lemak. Lemak dalam kesihatan harian kita atau kita punya kehidupan harian, 30% mesti datang 30% daripada tenaga makanan yang kita makan, total calorie consumption, total kita punya kalori daripada itu tenaga, daripada makanan, 30% mesti datang daripada lemak. Tidak boleh lebih daripada 30%. Yang 30% yang datang daripada lemak ini, mestilah terdiri daripada lemak tepung dan lemak tak tepung. Dua-dua ini amat penting. Tetapi, makanan yang kita sentiasa makan sekarang, terlalu banyak lemak tepung dan lagi terlalu banyak lemak trans. Itulah menyebabkan saluran-saluran darah kita semakin merosot. Kemerosotan saluran-saluran darah dan terjadinya penyakit-penyakit atau risiko-risiko yang tinggi kita menghadapi penyakit-penyakit diabetes dan dengan kardiovaskular adalah disebabkan kita mengambil gula yang tinggi, triglyceride menjadi triglyceride kita terlalu tinggi dan itu also menyebabkan pengumpulan plak-plak dan pengumpulan lemak-lemak di dalam badan kita. So, hari ini kita akan cakap dengan bahas tentang lemak tak tepung. Kerana dalam kita punya diet seharian kita kurang ambil lemak tak tepung. Ya, lemak tak tepung ini adalah lemak yang essential. Essential terutamanya monounsaturated fat dan polyunsaturated fat. Iaitu lemak tak tepung, lemak poly tak tepung atau lemak mono tak tepung. Yang tidak boleh dibuat daripada badan kita adalah omega 3 dan omega 6. Badan kita tidak boleh membuat lemak tak tepung ini, terutamanya omega 3 dengan omega 6, itu mesti ambil daripada makanan yang dari luar. Itu adalah saranan yang penting daripada kementerian juga. Lemak tak tepung amat penting dalam kehidupan kita. Kita mesti ambil daripada makanan yang natural. Monounsaturated fat, ia adalah essential dan juga boleh menjadi non-essential. Omega 9 boleh diperbuat daripada badan kita. So kita mesti ambil terutama omega 3 dan omega 6. Yang ini tidak boleh dibuat daripada badan kita. Tetapi makanan yang moden sekarang kurang lemak tak tepung, terutamanya omega 3 dan omega 6. So kita mesti lihat apa makanan-makanan yang boleh meningkatkan
penyerapan omega 3 dan omega 6 dalam badan kita. Ini adalah saranan pemakanan Malaysian Dietary Guideline. Okay, Malaysian Dietary Guideline juga menyarankan fungsi lemak adalah banyak penting. Okay, dia membekalkan asid lemak perlu untuk kita. So kita mesti ambil makanan yang mempunyai asid lemak yang essential, perlu. Essential fatty acid yang perlu iaitu linolenic acid, iaitu karbon yang 18, ratio 18:2, omega 6 dan alpha linolenic acid yang omega 3. Ini adalah penting kerana lemak memberi selain daripada memberi rasa yang enak kepada makanan, kepada lidah kita, okay, dia juga adalah satu tenaga, merupakan sumber tenaga yang utama. 9 kalori per gram, 9 kalori kcal per gram. Dia juga satu pemangkin, ya, pemangkin untuk menyerap, badan kita menyerap vitamin larut lemak, iaitu ADEK. So kalau you kurang mengambil makanan atau lemak yang tidak bagus atau kurangkan lemak yang bagus ini, vitamin larut lemak ADEK ini tidak akan diserap di dalam badan. Fungsi lemak juga perlu untuk pembentukan dan fungsi membran struktur sel. Ini juga disaran oleh Malaysian Dietary Guideline. Sudah well known, kita mesti ambil fungsi makanan yang mempunyai asid lemak omega 3 dan 6 untuk pembentukan dan fungsi membran dan struktur sel kita. Okey? Lagi, dia adalah satu raw material, satu bahan mentah yang penting untuk membuat sintesis prostaglandin. Okey? Berapa yang kita perlu? Berapa lemak kita perlu? 20 sampai 30% sahaja. Okey? Daripada kita punya total kalori yang kita makan. Yang total tenaga yang kita makan, 3% mesti datang daripada lemak. Yang sekurang-kurangnya kalau ditranslatekan kepada gram, kalau you ambil 1200 kcal, 500 kcal, itu 33 gram. Okey, 33 gram lemak. Okey, daripada 33 gram ini, lemak tak tepu mesti dah adalah 20%. 2/3. 2/3 daripada 33 gram ini mesti datang daripada lemak tak tepu. Okey, yang 10%, yang 1/3 itu mesti datang daripada lemak tepu. Okey? So, apakah saranan lagi? Asid lemak tepu. Saranan kementerian juga kita hadkan lemak tak tepu, iaitu lemak-lemak daging, lemak-lemak santan, lemak-lemak yang kita makan, yang kita guna untuk goreng-goreng, lemak minyak sapi ke, minyak apa, minyak palm oil ke, banyak lemak tepu juga. So yang lemak tepu bukan kita tak payah ambil, tapi kita kena hadkan saja, turunkan kerana makanan sekarang kita, yang kita makan sekarang banyak tinggi asid lemak tepu. So kita kena turun. Yang asid lemak tak tepu, saranan daripada kementerian dia kata kita kena cegah daripada trans fat. Commercial hydrogenation, avoid trans fat. Kita kena avoid daripada trans fat. Tadi saya cakap trans fat itu terutama di mana daripada barang-barang memproses, confection, kita punya cookies, biskut, lepas tu burger, western food, goreng-goreng, semua ada trans fat. Okay? Yang kita mesti meninggikan, maximize lagi, tinggikan lagi, optimum lagi kita punya penyerapan, iaitu monounsaturated fat. Iaitu lemak tak tepu, mono tak tepu, lemak mono tak tepu kita mesti tingkatkan. Yang lagi kita mesti tingkatkan lagi adalah polyunsaturated fat, iaitu lemak tak tepu poli. Lemak poli tak tepu. Kita panggil lemak poli tak tepu. Polyunsaturated fat, PUFA,
itu terdiri daripada vegetables oil atau nuts atau plant food atau seeds oil, atau kita lemak daripada ikan daripada deep sea, yang daripada lautan. Okay, ikan daripada lautan ada omega seperti EPA dan DHA. So yang plant food, yang seed oil, dia akan terjemah dalam bentuk ALA, struktur ALA, itu omega 3 juga. Bagus untuk badan. So kita kena tinggikan monosaturated fat dan polyunsaturated fat. Ini saranan dari kementerian. Dengan mengikut Kementerian Kesihatan kita, dia Kementerian Kesihatan MOH juga menyarankan atau mengekokan fungsi kolesterol dan lemak adalah sangat penting dalam kehidupan kita, tetapi kita kena bijak memilih makan lemak-lemak yang mana yang perlu diserap untuk diambil untuk badan kita. Okay? Dalam makanan, dalam kehidupan kita sekarang, dengan ada penyakit-penyakit kronik yang meningkat, ya, banyak-banyak produk makanan segera, makanan yang terproses dan makanan yang goreng itu mesti dikurangkan. Okay? Dan lemak-lemak yang meningkatkan makanan-makanan yang meningkatkan lemak tak tepu, terutamanya polyunsaturated fat dan monounsaturated, mesti ditingkatkan. Ini saluran daripada Kementerian MOH. Kenapa? Dan dengan ini kita pun kena lihat, kaji, bahas pula apa ratio polyunsaturated fat yang kita patut ambilkan. Dalam pola makanan, dalam western diet dan makanan memproses modern diet, itu memang tidak sihat kerana ratio omega 6 dan omega 3 itu adalah 20:1. Ini amat tidak sihat. Ya, amat tidak sihat. Lagipun lemak trans itu sangat tinggi. Ini akan merosotkan kita punya saluran darah dan juga sel-sel membran kita. So, dengan ini pola makanan yang kita makan tadi, yang kita cakap tadi, yang memproses, yang goreng itu mesti dikurangkan sekali lagi, dikurangkan atau diturunkan. Okay? So dengan ini kita pun sudah tahu ratio omega 6 dan omega 3 yang mana yang sihat. Apa ratio yang sihat yang patut kita ambil? Ratio 4:1 atau 1:1. Yang ideal sekali kita boleh turunkan ratio itu kepada 1:1. Omega 6 dan omega 3 turun kepada ratio 1:1. Ini yang amat ideal. Okay? So, apakah peranan yang penting omega 3 dalam kesihatan saluran kita? Omega banyak ada kajian-kajian yang terpapar di dalam jurnal-jurnal, di dalam American Journal, AHA, di dalam Kementerian Kesihatan juga sudah dipapar di sana. Omega 3 banyak penting. Kita patut ambil omega 3 kerana kesihatan jantung kita patut ambil omega 3 kerana tekanan darah kita patut ambil omega 3 kerana dia menurunkan tahap kolesterol dalam darah kita, dan ia juga ada satu kajian sedang menunjukkan dia mempunyai faktor yang positif kepada sel-sel kanser. So, dia akan mengurangkan sel-sel yang kanser, mengurangkan populasi sel kanser juga. Omega 3 juga dia mempunyai kaitan dengan perkembangan kognitif kanak-kanak. Dengan pengambilan omega 3 kognitif, perkembangan kognitif kanak-kanak akan meningkat. Omega 3 juga mencegahkan masalah berkaitan dengan mental seperti demensia, nyanyuk dengan kemurungan. So, omega 3 juga meninggikan penumpuan dan memori. Ini bagus untuk orang yang ingin meningkatkan memori dan mencegah daripada Alzheimer. Memori dan penumpuan.
Omega 3 juga mengurangkan inflamasi. Ini yang terpenting sekali kerana banyak-banyak kajian telah menunjukkan inflamasi adalah satu faktor yang penting yang menyebabkan penyakit jantung, penyakit sakit saraf, penyakit stroke, okay, dementia, Alzheimer juga. So kita kalau pengambilan omega 3 dalam badan kita, kita akan menurunkan peratusan atau risiko kita menghadapi penyakit yang mudah meradang, yang ada inflamasi kepada kita. So ini adalah satu slide yang menunjukkan kita punya sel. Ini adalah sel membran kita, okay? Kita ada 60 trilion sel dalam badan kita. Dan setiap sel ada satu sel membran. Sel membran adalah sel dinding itu. Apa yang membuat bahan mentah yang membuat sel-sel membran dinding ini, lemak yang terdiri daripada asid lemak tak tepu adalah bahan mentah yang terutama untuk mendirikan sel-sel membran ini. So ini adalah penting untuk kita mengambil ratio yang seimbang, ya, ratio makanan yang mempunyai omega 3 dan 6 yang mempunyai ratio yang seimbang itu yang mengurangkan inflamasi di saluran. Okay, kalau kita boleh turunkan ratio, okay, ratio omega itu, okay, ratio 6 omega 6 kepada omega 3 itu turun kepada 4, ratio 4 kepada 1, kita akan merasa kesihatan kita meningkat dan juga saluran darah kita juga meningkat. Okay? So unsaturated fatty acid juga blood scavenger. Itu apa? Dia mengurangkan plak-plak dalam badan. Dia mempunyai faktor, satu kajian juga menunjukkan dia akan mengurangkan plak-plak ini atau kepekatan plak-plak dalam darah. Dia juga efektif dalam mengurangkan triglycerida sementara meninggikan HDL kolesterol. Okay? So dengan ini, asid lemak tak tepu adalah penting kita boleh mengambil asid-asid lemak poli tak tepu ini di dalam ratio yang seimbang, iaitu 1 kepada 1. Itulah yang amat ideal untuk badan kita. Okay? So dengan ini saya mengintroduksikan, okay, memperkenalkan sacha inci oil kerana sacha inci adalah satu seed oil yang mengandungi omega 3, omega 6, omega 9 yang tinggi, ya, yang semua asid lemak ini merupakan asid lemak yang penting untuk badan kita yang kita tidak boleh membuatnya. So, ini banyak penting untuk tubuh badan. Satu sacha inci oil sudah ada semua lemak tak tepu yang kita perlukan. Okay, ratio itu sangat seimbang. Itu 1 kepada 1. Nanti saya showkan kamu. Dan terdapat banyak kajian telah membuktikan keberkesanannya asid lemak tak tepu dalam memperbaiki keadaan saluran darah dan pertubuhan sel-sel membran. Ini memang ada. So, sekarang kita tunjukkan berapa peratusan, okay, dalam satu seed inci oil ini, 40% daripada omega 6, 43% datang daripada omega 3 dan 8% daripada omega 6, omega 9, 8% daripada omega 9 dan yang lain adalah vitamin E. So dalam satu sacha inci oil 92% adalah lemak tak tepu. 83% adalah omega 3 dan omega 6. Ini adalah essential fatty acid yang kita perlukan. So ini boleh menjadi satu rujukan untuk kamu atau satu makanan untuk harian kamu kalau rakan-rakan sekalian
kalau rasa kamu punya makanan kekurangan omega 3 dan 6. Okey? Bentuk-bentuk ini incawe, okey? Kenapa kamu harus pilih inca oil daripada incawe? Incawe sudah lama di dalam market, okey, dalam pasaran sudah 4 tahun, okey. Dia memang committed dalam membantu orang ramai mencapai kehidupan yang sihat dan berkualiti. Okey. Ni dengan memperkenalkan makanan-makanan yang semula jadi, yang mempunyai piawaian yang tinggi dan daripada tumbuh-tumbuhan, terutamanya daripada tumbuh-tumbuhan. So, makanan ini semua dipanggil superfood. Dan superfood ini mempunyai barangan atau fungsi-fungsi yang tertentu untuk badan. Ini adalah itu bahan mentah yang penting dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu membantu badan kita membina sel tubuh dan mempertahankan fungsi-fungsi kita, organ-organ kita. Okay? So incawe memang committed dalam membantu kita dan saca inci oil adalah sumber yang paling kaya dengan asid lemak tak tepu. Tadi saya sudah cakap, dia dinamakan pokok minyak Amerika Selatan tetapi sudah lama itu 2,500 dulu. Sekarang sudah datang kepada Asia Tenggara dan incawe punya itu ladang ada 2,000 hektar. Dia ada di Laos, okey. Semua proses pemrosesan saca inci oil di Malaysia, okey. Dan kita akan memberi grantor di atas kesegaran asid lemak tak tepu yang diproseskan itu kita sentiasa mempunyai piawaian yang tinggi, iaitu acid value yang banyak rendah. Itu acid value yang rendah bermakna minyak ini banyak segar. Dia boleh dimakan dengan seterusnya. Boleh direct drink. You can boleh seterus dimakan. Lepas sachet itu, kalau sachet itu dikeluarkan, you terus boleh makan seterusnya. Lepas tu unsaturated fat atau asid lemak tak tepu ini, saca inci oil ini tidak boleh dimasak. Okey, dia akan teroksidai atau tukar strukturnya kalau dikenakan suhu yang tinggi atau melebihi 80 degree Celsius. So, itu kita sekarang sarankan kalau you nak polyunsaturated fat atau lemak tak tepu yang jati. Lemak tak tepu itu tidak boleh dimasak. Tidak boleh diproses dengan suhu yang tinggi. So dengan itu kita punya produk atau incawe punya inca oil banyak diproseskan dalam cold press. Okay? So kita pun sudah buat sebanyak testing. Itu heavy metal testing, itu logam. Logam dalam makan inca oil ini adalah tidak banyak rendah atau boleh kata tiada. Tiada heavy metals di dalam inca oil dan dia adalah vegetarian. Okey, boleh dimakan kepada sesiapa yang adalah vegan atau vegetarian. Dan juga inca oil tidak ada saca inci oil ni tak ada kolesterol. Itu memang pun tak ada kolesterol. Okey. Wait Okay, next. Saca inci oil itu tidak ada trans fat. Ini adalah satu testing yang kita buat untuk membuktikan saca inci oil tidak ada trans fat untuk membuatnya, dan dalamnya tiada GMO. Okay, it's not a GMO products. Okay, GMO free. Okay, di dalam ini kita pun syorkan di sini
ratio omega 3 dan 6 dia hampir-hampir 1:1. Ini memang ratio yang golden ratio. Golden ratio 1:1 yang sesuai sekali diserap untuk diserap oleh tubuh badan manusia, dan dalam acid value itu sangat rendah, iaitu bermaksudnya acid value rendah, bermaksudnya dia sangat segar. Okey. Dan vitamin E yang terdapat yang terdapat dalam inca oil, dia adalah tertinggi kalau dibandingkan kepada soy oil, corn oil dan peanut oil. So kalau vitamin E you nak meningkatkan penyerapan vitamin E, saca inci oil boleh menjadikan satu produk yang kamu pilih. Okey, satu rujukan kepada yang kamu boleh pilih. Nanti ya saya mute-kan rakan kita terdengar. Okey. So next, yang sachet packaging yang kita buat saca inci oil itu, packaging itu adakah itu safe atau selamat untuk kita ambil? Ini memang safe, tidak ada plastic sizer, means tak ada toksin lah. Dia memang low density polyethylene, okay, suitable for food packaging. Okay, saca inci oil punya packaging memang suitable for food packaging, yang dia punya LDPE, ya, dia mempunyai satu bahan mentah mempunyai LDPE. Okay, dia sesuai untuk buat food packaging ini. Okay, yang lain, dalam kita pun sudah dapat satu piawaian yang tertinggi iaitu FDA, dia classified inca oil adalah makanan yang selamat. Okay, boleh dimakan, adalah functional food yang safe untuk dimakan, adalah selamat untuk dimakan. So sudah di-approve oleh FDA, okay, dan tiada digoxin. Dalam inca oil pun tiada digoxin, dia bermakna tiada hormon-hormon yang boleh menyebabkan kanser. Okay. Yang lain, yang seterusnya, ini adalah satu table yang menunjukkan, memberikan kamu buat perbandingan. Okay. Tetapi saca inci oil tidak boleh dibandingkan kepada lemak, minyak-minyak yang untuk memasak. Okay. Saca inci oil tidak boleh dimasak, dia hanya boleh dimakan dengan seterusnya. So that is why kalau you nak lemak tak tepu yang jati, ya, yang jati, lemak yang tak tepu terutamanya omega 3 dan 6, saca inci oil seperti saca inci oil ini tidak boleh dimasak dan mesti dimakan seterusnya dengan makanan anda. Okey, dalam saca inci omega 3 dia dipanggil alpha linolenic acid dan omega 6 adalah linolenic acid. Okey. So, bagi di table ini kamu boleh buat satu perbandingan. Dalam taklimat ini kita sudah kita share informasi yang kepada kamu supaya kamu tahu lemak-lemak yang manakah boleh dimasak dan kita selamat untuk menggunanya. So kalau you nak goreng, you nak buat hidangan makanan yang rangup, bolehlah consider coconut oil, corn oil atau olive oil. Ini memang makan lemak-lemak yang bagus kerana dia punya itu lemak tak tepus, walaupun tinggi tetapi dia memang safe to use. Okay, safe to use. Okay, kalau you nak buat goreng sunflower seed, sesame oil, soy oil, dia boleh diguna. Jangan sesekali mengguna minyak yang goreng itu berulang kali. Yang berulang kali itu yang menyebabkan minyak itu dia tukar dia punya struktur, dia teroksidize dan dia menyebabkan gejala kepada kesihatan kita. So jangan menggunakan minyak
yang goreng berulang kali. Berulang kali. Okey, kalau you tetapi dengan sementara kamu rakan-rakan sekalian memakan makanan yang goreng, ingatkan saranan MOH, kita mesti ambil essential fatty acid iaitu lemak tak tebu, omega 3 dan 6. Dan omega 3 6 itu kita mestilah ambil ratio yang seimbang iaitu close to 1:1. 1:1. Omega 3 satu ratio, omega 6 satu ratio. Dengan itu kita boleh recommend sacha inchi oil. Dia memang adalah satu lemak tak tepu yang boleh kamu pertimbangkan kerana rasionya memang seimbang dan adalah satu gold standard. Okay, gold standard ratio which is 1:1. And then kita kena boleh kita mesti waspada dan sentiasa cautious semasa memilih makanan yang berlemak, terutamanya kalau kita makan makanan yang berlemak, yang goreng-goreng, yang rangup, kita mestilah ambil makanan lemak tak tepu. Iaitu dia akan boleh bantu kita punya saluran darah lagi meningkatkan kesihatan saluran darah kita dan juga kepekatan. Dia akan omega 3 akan menurunkan kepekatan saluran kepekatan darah kita. Okey, terutamanya kolesterol. Okey, triglyceride. Alright. So yang lagi saya di sini siapa recommendation dosage, ya, saranan yang siapa yang perlu, berapa yang perlu diambil. Bagi kanak-kanak, kalau kamu ingin ambilkan omega 3 atau sacha inchi oil, omega 3 dan 6, kanak-kanak kita recommend 1 ml iaitu separuh sachet. Satu sachet ada 3 ml. So kita recommend 1 ml untuk kanak-kanak yang di bawah umur 6 tahun, 5 tahun, okey, separuh. Dan 6 ke 11 kita 6 ke 11 tahun juga kita recommend separuh paket. Okey. Tetapi kadang-kala sekarang kanak-kanak kita juga dalam keadaan obesity atau overweight. Kalau dia punya berat badan lebih daripada 45 kg, kita recommend dia ambil omega 3 dan 6 satu paket, iaitu 3 ml setiap hari. Boleh recommend kalau you nak dia mempunyai lemak tak tepu dan makanan yang seimbang, bolehlah mempertimbangkan lemak-lemak tak tepu sacha inchi oil. Okey. Bagi orang yang berumur 12 ke atas, kita recommend satu bagi yang bertingkap hari yang ini ada tingkat tapi okey, satu paket setiap hari. Dan untuk maintenance, untuk mempertahankan kesihatan kita, kesihatan saluran kita, kesihatan sel-sel membran kita, satu paket ke 3 paket sehari bagi dewasa yang sihat untuk mempertahankan kesihatan. Bagi orang dewasa yang mempunyai penyakit-penyakit kronik, kita recommendkan seperti penyakit diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit kardiovaskular, sakit jantung. Kalau kamu rakan-rakan yang mempunyai penyakit-penyakit kronik ini, X syndrome ini, yang mengambilkan ubat-ubat macam statins atau warfarin atau aspirin, kita recommend kamu mengambil satu sachet setiap 3 hari. Okey? Secara mula-mula. Kalau kamu baru nak ambil first week, kita recommend satu sachet setiap 3 hari. Lepas tu, okey, lepas 2 minggu, kamu boleh tinggikan itu sachet kepada setiap hari. Setiap hari ambil satu sachet. Dan bagaimana ambilnya?
semua ubat-ubat penyakit kronik biasanya akan diambil selepas makan. So, kita recommend sacha inci oil atau lemak tak tepung ini dimakan dengan you punya makanan, semasa you punya makanan, selepas setengah jam baru makan ubat kamu. So, you boleh makan sacha inci oil dengan makanan kamu, lepas itu baru setengah jam, lepas itu baru makan ubat-ubat. Kadang-kala ada yang makan ubat-ubat kena empty stomach. Sebelum makan you kena makan ubat. Itu macam kadang-kala ada yang ubat tulang atau ubat thyroid, dia mesti makan empty stomach. You boleh makan you punya ubat itu selepas setengah jam baru makan you punya sacha inci oil dengan you punya makanan. Okay, ini recommendation. Okay. So, kalau you ada bagi orang-orang yang suka minum minuman yang manis, lepas tu makanan yang lemak, yang rangup, kita memang recommend kamu setiap makanan yang sedap itu makanlah satu sachet inca oil. Ya, bagi orang dewasa yang obese, okay, setiap satu makanan yang rangup, satu sachet inca oil. Itu bagi orang yang bukan penyakit kronik lah. Okay? Yang biasa. Alright. So bagi orang-orang, bagi pregnant woman, okay, orang yang pregnant, kita recommend omega 3 mesti diambil, tetapi boleh ambil di second trimester hingga sebelum third trimester. Okay, sebelum third trimester itu bulan ketiga sampai bulan ketujuh, you boleh ambil satu sachet. Okay, kalau dia ambil makanan yang kekurangan omega 3 dan 6, boleh ambil, boleh mempertimbangkan sacha inci oil dalam makanannya. Lepas tu dalam susu penyusuan, okay, bagi mami-mami yang sedang menyusu, kita juga recommend kamu minum sacha inci oil setiap hari satu sachet. Okay, kerana omega 3 memang penting untuk mempersembuhkan sel-sel yang rosak dan mempertubuhkan, menubuhkan, membenakan sel-sel membran kamu dan juga membenakan membran-membran saraf kita punya otak dan sistem saraf kita. So ini adalah penting makanan yang penting untuk kita untuk dalam makanan seharian kita. Okay? So dengan ini saya nak lagi sarankan, okay, MOH kita punya menyarankan, Health Ministry punya saranan Malaysian Healthy Plate kerana obesity sedang meningkat. So dengan obesity yang meningkat ini, kita mestilah jaga badan kita, berat badan kita supaya tidak meningkat lagi dengan mendadak. So kalau you nak badan yang langsing, physical activity, exercise adalah penting, minum air suam adalah penting. Okay, air suam bukan air manisan, bukan air teh tarik. Okay, so air suam yang penting dan makanan ini, plate ini adalah Malaysian Healthy Plate ini adalah Malaysian yang plate itu di dalam 10 inci plate. Okay, 10 inci plate, di dalam itu suku daripada makanan itu sepatutnya daripada karbohidrat, suku daripada plate itu sepatutnya daripada protein, dan separuh daripada pinggan kamu, 10 inci itu pinggan adalah buah-buahan dan vegetables. Dan itu buah-buahan dan sayuran itu haruslah pelbagai sayur-sayuran dan buah-buahan. So kita mesti okay, sorry for the interruption. Okay, kita mesti buktikan itu separuh pinggan itu mestilah datang daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan juga kalau kamu tidak
tidak ada masa untuk menyediakan makanan dan buah-buahan yang disarankan ini, kamu boleh considerkan Cellpro kita. Okay, Cellpro kita ada banyak nutrient. Dan lagi satu, Sacha Inchi Oil itu banyak tidak suitable. Okay, kalau kamu allergic kepada peanut, okay, bila kamu rasa tidak suitable adalah apabila kamu rasa allergic kepada peanut, ada gatal-gatal atau you ceret-peret atau sakit perut semasa ambilnya. Tapi keadaan ini tidak akan lama, dia akan menurun. Dia akan menurun dan is very mild and transient. So that's why we encourage if you after taking Sacha Inchi Oil, this is you have a itchiness, ada kegatalan atau sakit perut, itu tidak payah takut. You boleh kurangkan satu paket itu kepada separuh paket dan menjadi itu dan try 1 hari, 2 hari lagi. Kalau simptom-simptom itu, tanda-tanda itu tidak ada, itu memang bagus kerana dos yang kamu perlukan hanya sikit saja. Okay? So kita bagaimana ambilnya? You boleh terus makan atau campur dalam makanan kamu atau campur dengan yogurt atau you punya minuman atau dengan you punya bubur. Okay? So sekian saja yang saya sarankan. So semoga semua faham saya punya taklimat kesihatan dan kalau ada apa soalan boleh timbulkan di sini, saya cuba menjawab. Alright, so dengan ini saya stop sharing. I will stop sharing my slide and then open for question. Alright, thanks for your listening. Okay, so kalau ada soalan, apa-apa soalan boleh tanya di sini atau boleh type di dalam chat group. Saya cuba saya punya yang terbaik untuk menjawab you punya soalan. Okay, terima kasih kerana sudi mendengar taklimat saya. Alright,